Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita menyambung episod yang ketiga dalam siri pembacaan kitab Rihlatus Sirafi, catatan pengembara Islam silam Sulaiman At-Tijar dengan Abu Zaid As-Sirafi ataupun Sulaiman At-Tajir disebutkan juga. Baik, kita telah sembang dalam episod yang pertama dan kedua itu tentang pengembaraan dia mereka sampai ke kepulauan di mana di Sri Lanka. Kemudian kita telah pergi kepada perbincangan tentang mereka telah pergi ke satu kawasan orang yang makan orang, kemudian kawasan orang yang membunuh musuh mereka dan memakai tengkorak musuh mereka di kepala dan sebagainya. Malam ni kita nak sambung perbincangan yang sebelum ni, yang saya tinggalkan sebelum ni, iaitu ketika mana Sulaiman At-Tijar ataupun Sulaiman At-Tajir sampai ke Khanfu, iaitu dalam bahasa hari ini disebut sebagai Guangzhou, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman menyebutkan bahawa di Khanfu, yang merupakan tempat berhimpunnya para pedagang, ada seorang lelaki Muslim. Itu yang menariknya tu. Di Khanfu yang dikatakan Guangzhou sekarang, China tu, yang jadi ketua di sana itu seorang lelaki Muslim yang dilantik oleh Raja China sebagai hakim bagi kaum muslimin yang berdagang ke sana. Maknanya Raja China masa tu dah lantik dah seorang hakim dalam kalangan orang Islam untuk menjadi hakim tentang undang-undang yang berlangsung dekat pelabuhan di Guangzhou. Bermaksud nak bagi tahu apa, ramainya pedagang Islam masa tu dan toleransi beragama ketika itu. Okey. Beliau itu memang dilantik atas kehendak raja, bukan pedagang Arab pakai ramai-ramai undi lantik dong. Raja, bermaksud kerajaan lantik, raja lantik dia sebagai hakim dalam kalangan orang Islam di sana. Menariklah perkembangan ini. Baik. Apabila tiba hari raya, beliau akan bersolat bersama kaum muslimin, berkhutbah dan berdoa buat sultan kaum muslimin. Bermaksud sudah ada sultan kaum muslimin dalam dinasti tersebut dekat kerajaan Cina. Kita kena kaji lagi ni, dinasti mana yang dah sampai ni. Menarik. Saya serahkan kepada tuan-tuan untuk kaji. Okey, sebab apa? Sebab majlis kita ini majlis pembacaan saja. Nak pi very detail nanti takut dia akan jadi too complicated untuk kita hadam kan. Mungkin ke depan saya akan kaji balik satu-satu ni, kita akan huraikan balik dari sudut akademiknya. Tapi untuk kali ni kita pembacaan dahulu. Okey, baik. Maka bila tiba hari raya, dia akan jadi imam, dia akan jadi khatib dan akan doakan buat sultan kaum muslimin yang terletak di mana? Di tanah Cina. Bermaksud orang Cina lah. Tapi Islam dia. Sesungguhnya para pedagang daripada Iraq tidaklah mengingkari sedikit pun kekuasaan lelaki tersebut, baik dari segi hukum dan keilmuannya berhubung kebenaran kitab Allah Azza wa Jal serta hukum hakam Islam. Bermaksud walaupun lelaki itu, ayat ini bagi saya lah, ayat ini bermaksud apa? Bagi saya lah, ayat ini bermaksud lelaki itu adalah bangsa Cina tetapi Islam. Ini pendapat peribadi saya. Sebab apa? Sebab ayat yang dia kata tadi, pedagang-pedagang daripada Arab yang mai tak engkar pun arahan lelaki tadi. Bermaksud apa? Dan apa? Meskipun orang Arab yang Quran bahasa Arab, yang ulama datang daripada Arab, mai kena berhadapan dengan hakim di negara Cina pun dia tak engkar. Bermaksud nak beritahu walaupun dia itu bangsa lain tetapi kerana keilmuan dia tinggi dalam bidang agama, meskipun kami orang Arab, bahasa Quran bahasa kami, tetapi kerana awak betul, awak hakim, awak dilantik oleh ulil amri, maka kami sokong awak. Bermaksud mesej nak beritahu yang macam tu. Sebab tu nak beritahu kalau tidak, kalau lah raja import orang Arab jadi hakim di situ, there is no need for this statement lah kan. Sebab tu dia tulis statement ini juga nak beritahu, yes, lelaki tu lah lelaki tempatan orang Cina tapi Islam dan mahir sudut bela agama. Meskipun orang Arab sampai, pedagang Arab sampai, bila dihukum hakam di antara mereka berdasarkan kitab-kitab agama, kitab syariat, maka mereka menyetujuinya. Bermaksud mereka authorizekan kehebatan dan keilmuan lelaki ini. Baik, sambung. Adapun tempat-tempat yang disinggahi dan ditujui oleh kapal-kapal itu, mereka menyebutkan bahawa kebanyakan kapal-kapal Cina, baik, kebanyakan kapal-kapal Cina itu membawa barang-barang dagangan daripada Siraf. Siraf ni satu pelabuhan di Iran hari ni. Dulunya di Parsi, Iran jugalah.
Luaslah kawasan tu kalau kita penisbahan nama-nama tempat ini ada yang sama dulu dan sekarang, tapi saiz dia berbeza, macam Baghdad and so on itu, macam Dimash sampai sekarang ada Damsyik, Baghdad sampai sekarang ada, tapi mungkin saiz dia berbeza. Tapi ada tempat yang dah berbeza nama tempat macam Naisabur dan and so on itu berbeza nama tempat sekarang, meliputi wilayah-wilayah yang macam ada tan-tan dekat belakang itu. Tu kena kaji lagi lah. Okey, ada yang nama dia masih sama tetapi saiz berbeza, ada yang nama telah bertukar dan sebagainya. Okey, baik. Macam Arab Saudi mana ada dulu Arab Saudi kan? Dulu wilayah yang Jaziratul Arab sajalah. Okey, tapi Hijaz dan sebagainya kan. Tapi sekarang dia penamaan-penamaan yang baru. Sebab tu dalam mengaji sejarah ni kita tak boleh emosi dan mengatakan pendapat kita yang paling benar. Jadi dengan kita mengetahui asal usul suatu tempat itu, nama dia berubah, keadaan dia berubah, bagaimana mereka berhadapan dengan zaman itu dengan cara pendekatan yang berbeza dan sebagainya, maka kita akan banyak berlapang dada. Sebab tu orang sejarah banyak berlapang dada, kerana mereka mengetahui asal usul kehendak. Sebab tu kita tidak pernah menghukum golongan Asy'ariyah, kita tidak pernah menghukum golongan Hanabilah, kita tidak pernah menyesatkan Ibn Taymiyah, kerana kita mengetahui setiap tokoh itu berhadapan dengan zaman mereka dan deal dengan zaman tersebut berdasarkan keperluan zaman itu. Kenapa Asy'ariyah memilih pendekatan ini? Kenapa Hanabilah memilih pendekatan itu? Kenapa Imam Ghazali memilih pendekatan begini? Kenapa Ibn Taymiyah memilih pendekatan begitu? Kerana setiap mereka itu berhadapan dan deal dengan zaman mereka masing-masing. Kita kena faham yang tu. Okay? Sebab tu orang sejarah jarang berbalah, kerana mereka mengetahui perbezaan keperluan zaman. Yang kita datang kemudian, kita tidak boleh hukum orang dulu berdasarkan zaman hari ini, sebab kita tak tahu apa yang sedang dihadapi oleh mereka ketika itu. Ada ulama yang menghadapi Mongol, ada ulama yang menghadapi Mu'tazilah, ada ulama yang menghadapi ancaman daripada Kristian dan sebagainya. Banyak menyebabkan pendekatan mereka itu berbeza-beza. Bila dituliskan dalam kitab sampai kat kita hari ini, kita baca secara tekstul saja, tak faham konteks dia, maka kita akan cepat menghukum. Jadi penting untuk kita belajar sejarah, penting untuk kita menjadi lebih beralah dan berlapang dada. Baik, saya dah sambung panjang, terlepas dah. Sambung siraf tadi kan. Dan bahawasanya barang-barang dagangan dibawa daripada Basrah, Oman dan lain-lain tempat ke Siraf, lalu dimuatkan ke dalam kapal-kapal di China, kapal-kapal China. Hal itu disebabkan gelombang di laut itu begitu kuat serta sedikit air pada setengah tempat daripada jaraknya antara Basrah dan Siraf mengikut jalan air adalah 120 farsakh. Setelah barang dagangan dilengkapi dengan bekalan air minum dan diperolehi daripada Siraf, maka mereka pun berlayar keluar ke tempat yang bernama Masqat. Al-Masqat. Okey, itu hari ini pun ada. Muscat dekat mana? Oman ke tak silap. Okey, Muscat lah, dan tempat tu sekarang masih ada Muscat. Masqat ni lah. MUSCAT kot, Muscat. Baik. Okey. Di arah timur laut ini antara Siraf dengan Masqat atau Muscat adalah negeri-negeri seperti Saif Bani Safaq dan Pulau Ibn Qawan. Di bahagian barat laut ini pula terdapat pegunungan Oman, di mana terdapat di situ tempat yang bernama Dardur, yang merupakan laluan sempit antara dua gunung yang hanya boleh dilalui oleh kapal-kapal kecil, manakala kapal-kapal Cina tidak dapat lalu di situ. Dardur ini satu kawasan yang sempit, yang kapal-kapal kecil yang pandai menyelit boleh lalu, yang kapal besar tak boleh lalu. Okay. Di situ juga terdapat dua buah gunung yang dipanggil Kusair dengan Uwair. Uwair bukan Al-Hamzah Ain, Uwair, yang mana hanya sebahagian kecil sahaja daripada puncaknya terlihat di permukaan air. Tuan-tuan, ini bahasa Melayu, tapi versi Arab saya dah baca dah. Walaupun saya tak begitu mahir sebab dia bahasa Arab lama, tapi kita dapat tangkap 5-6 perkataan yang sebelum saya bacakan yang ni untuk tuan-tuan, saya akan baca dulu versi Arab di internet, boleh dapat dalam Google Books. Syarafiyah ni ada, untuk saya nak dapatkan perkataan yang sebenar tu takut saya silap. Tapi untuk whole figure sudah tentulah kita berhutang budi dengan champion kita, Ustaz Arsyad Mukhtar, yang lagi power lah terjemahan dia ni. Okay, kita bukan pandai pun, kita cuma nak dapat perkataan yang sebenar ya. Takut kita silap terjemah kan. Tapi untuk pembacaan umum di YouTube ni, saya bacakan yang ni lah, versi yang telah diterjemahkan oleh alim ulama, oleh alim bahasa Arab, lagi pandai, lagi fasih, lagi tepat. Kita yang menumpang kemudian ini takut salah terjemahan lagi naik kan. Tapi perlu juga untuk kita tengok yang transkrip, yang original, sebab kita nak tahu bunyi perkataan itu, makhraj itu, takut silap bunyi.
Baik, saya sambung je lah. Itu makna, itu kaedah saya, metodologi saya macam tu. No? Baik. Apabila telah melepasi gunung-gunung itu, maka kita akan sampai ke sebuah tempat yang dipanggil dengan nama Suhar Oman. Dan dari sanalah bekalan air tawar dari Masqat diperbarui dengan mengambil daripada telaga-telaga terdapat di situ. Ini dia cerita pasal pelayar-pelayar duk ambil air kat mana, and so on lah. Okay, saya tak mau bagi jadi complicated sangat, saya sambung sorry. Okay, kemudian daripada Oman tadi tu, mereka akan berlayar ke Kepulauan Hinds. Hinds yang Sulaiman At-Tijar ataupun Sulaiman At-Tajir ada tadi tu. Okey. Daripada sini kapal-kapal akan berlayar ke negeri Hinds menuju ke kota Mali. Sampai sekarang masih ada kot, no? Jarak daripada Masqat ke kota Mali adalah sebulan berdasarkan tiupan angin yang sederhana. Di Kuala Mali terdapat pos kawalan negeri Kuala Mali yang mana apabila kapal-kapal Cina datang, di situ terdapat bekalan air tawar daripada telaga-telaga. Maka akan dikutip bayaran daripada kapal-kapal Cina sebanyak 1,000 dirham. Manakala kapal-kapal lain pula bayarannya adalah 10 ke 20 dinar. Bermaksud kapal Cina banyak murah sikit lah, dirham. Kapal lain banyak mahal sikit pakai dinar. Ada sebab lah kot. Allah Ta'ala alam. Tapi bermaksud sudah ada pelabuhan-pelabuhan yang menyediakan servis, menyediakan air tawar yang dijual kepada para pelayar. Itu biasa. Macam R&R jugalah. Konsep R&R, rehat dan rawat, dulu lagi ada awal pada kita lagi. Okey. Baik. Di antara Masqat, Kuala Mali dan Harakan ada lebih kurang sebulan perjalanannya. Di Kuala Mali itulah akan diperbarui bekalan air tawar. Setelah itulah kapal-kapal tadi ni yang daripada Basrah, daripada Iran, dari semua ni, daripada Oman ni akan bertolak ke Hind, ke India, kemudian akan terus ke kawasan pulau yang kita dah cerita sebelum ni tadi ni. Macam tu. Ini bukan di perjalanan ni, ini dia cerita balik bagaimana proses para pelayar itu berjalan. Masa ni Sulaiman At-Tajir dah dekat sini dah. Cuma dia cerita balik lah, dia cerita orang nak main sini ni, kalau daripada Arab akan main kot ni, akan singgah di sini, beli ayak di sini, baru main di sini, macam tu. Okey, kita jangan lost perceritaan ni, kita jangan lost. Masa ni dia dekat sini dah. Cuma dia cerita kalau orang Arab main nak singgah ke Kanfu ni macam mana. Dia akan singgah di situ, singgah di situ, baru dia main sini, macam tu. Okey, baik. So, kita kena hold. Kita dekat Kanfu tadi ni. Okey. 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 Kemudian mereka mereka para pedagang tadi tu, setelah mereka beli ayak kat Kuala Mali semua tu, on the way nak pergi ke Hinds. Okey, bertolak ke lautan Harakan yang kita cerita tadi tu, kawasan yang kita dah setuju mungkin lautan Hindi. Mereka akan melintasi juga ada pulau yang disebut sebagai pulau Lanjbalus, yang mana penduduknya tidak memahami bahasa Arab serta bahasa-bahasa yang lain yang biasa digunakan oleh para saudagar. Maksud kepulauan itu tak biasa disinggahi, sebab tu penduduknya tak faham bahasa Arab. Ayat ini, statement ini menyatakan kepada kita, memberi maksud lain adalah zaman itu majoriti orang faham bahasa Arab. Singgah di pulau mana pun orang boleh cakap Arab. Itu poin dia. Sebab tu disebut poin dekat sini. Pulau ni orang tak boleh sebut bahasa Arab. Sebab nak bagi tahu pulau ni orang boleh cakap bahasa Arab. Pulau ni orang tak boleh cakap bahasa Arab. Bermaksud pulau ni jarang disinggahi. Saya yakin macam itulah. Okey. Dan mereka itu adalah kaum yang tidak berpakaian, berkulit putih serta berwajah tanpa janggut ataupun jambang. Kaum kat situ tak ada pakaian dan dia putih, tapi dan wajah mereka ni bersih, tak ada janggut, tak ada jambang. Korea apa? Tak tahu. Okey. Para pelayar menyebutkan bahawa kaum perempuan daripada penduduk itu tidak pernah kelihatan. Ini kerana kaum lelaki mereka akan keluar daripada pulau pergi kepada kapal-kapal dengan menaiki sejenis perahu yang diperbuat daripada sebatang balak yang ditebuk. Mereka akan membawa bersama buah kelapa, tebu, pisang serta nira kelapa. Okey. Okey. Dan mereka akan menjual barang-barangan mereka. Alright. Okey. Kemudian mereka melewati satu kawasan lagi. Sulaiman Tajir melewati satu kawasan yang lain lagi. Sambung daripada Kanfu tadi tu. Okey, dibawa nak main balik. Daripada kawasan tadi tu, kapal-kapal ini kemudiannya menuju ke sebuah tempat yang disebut sebagai Kalahbar. Kalahbar, kap lam alif ha ba alif ra. Kalahbar. Ingatlah Kanfu tadi tu, sambunglah perjalanan dia sampai ke Kalahbar. Disebut dalam petikan Arab pun sebut Kalahbar juga. Okey. Okey.
Seluruh kerajaan dan pantai di situ semuanya dipanggil Kalahbar, yang mana ia itulah kerajaan Zabaj. Zabaj dalam bahasa dalam kitab original disebut sebagai Mamlukah Az-Zabaj, Mamlukah Az-Zabaj ataupun kerajaan Az-Zabaj, iaitu yang berkedudukan ke kanan daripada negeri Hind. Kedudukan Kalahbar ini adalah di sebelah kanan negeri India. Anda bayangkan. Kalahbar tu kat mana saya tak tahu. Okey, saya sebut macam ni senang. Tetapi kalau tengok peta, dia duduk di sebelah kanan negeri India. Macam tu. Okey. Dan negeri Kalahbar itu adalah di bawah penguasaan seorang raja. Okey. Pakaian penduduk di situ adalah kain sarung. Dia pun pakai kain. Okey, kain. Tak boleh. Ni kain belekat. Okey. Orang kaya dan orang kebanyakan mereka semuanya pakai kain. Orang kaya pakai kain, orang miskin pun pakai kain. Di sana juga boleh diperbarui lagi bekalan air tawar. Maknanya kat sana pun, tadi kan satu tempat dah di Muscat tu, kan? Kemudian dekat Lanjabus tu yang beli air masak. Dekat Kalahbar ni pun ada juga servis untuk beli air masak. Untuk sebagai nak top up bekalan mereka atas kapal. Okey. Penduduk di sana lebih mengutamakan air telaga berbanding air mata air ataupun air hujan. Mereka banyak korang air telaga berbanding air tak ada yang hujan. Jarak antara Kuala Mali yang terletak berhampiran harakan tadi tu, yang beli air tadi tu, dengan Kalahbar yang sedang kita duduk sekarang ni, adalah sebulan. Dia kata, jarak naik kapal daripada Kuala Mali di harakan itu nak mai ke Kalahbar yang mungkin Kedah itu adalah sebulan naik kapal, dia kata. Dari situlah kapal-kapal kemudiannya akan bergerak ke Bitumah. Daripada Kalahbar itu, kalaulah kita setuju Kalahbar itu adalah Kedah, Kalah ni kita lama, Kalah ni memang disebut sebagai Kedah. Okey. Kalau kita setuju Kedah, maka Bitumah itu di mana? Okey. Di sini Muhammad Arsyad Muhammad Arsyad ke? Sorry. Maaf Ustaz. Arsyad Mukhtar. Dia bagi satu nota kaki perbincangan yang panjang tentang Bitumah itu pasal yang mentahqiq kitab ini ada dua orang. Satu nama dia Dr. Saif. Dalam naskah Maktabah Syamilah. Ini yang saya tengok di Google Books tu. Dan satu lagi Asyaruni. Ini saya tak jumpa. Okey, Asyaruni juga terjemah tahqiq juga. Tetapi berbeza dua tahqiq ini. Yang pertamanya Dr. Saif, dia terjemah sebagai dia tahqiq sebagai Bitumah. Sebab tu disebut Bitumah. Bal ta waw mim ta marbutah. Bitumah. Okey. Sedangkan yang Asyaruni pula versi dia pula kata bukan Bitumah tapi Tiyumah. Satu Bitumah, satu Tiyumah. Yang Asyaruni kata Tiyumah. Ta, ya, waw, mim, ta. Tiyumah. Okey. Menariknya, bila sebut tentang Tiyumah ini, adakah Tiyumah itu adalah Pulau Tioman? Kalau Kalahbar itu adalah Kedah, maka perjalanan nak pergi ke Tiyumah itu Pulau Tioman, macam mana? Pulau Tioman bukan terletak dekat Kedah. Terletak di tempat lain. Adakah dia kena belah Pulau Tioman, dia belah pantai timur? Sedangkan Kalahbar di sebelah utara. Nak pi cross kalau kod laut, sama ada dia kena naik kod atas, kod Siam, semua pusing balik tu, ataupun dia turun kod bawah, kod Singapura, kod Johor, kod Selat Melaka. Kod mana? Tetapi dia kata perjalanan dia sat saja. Sebab perjalanan nak pergi situ hanya mengasa beberapa hari. Di sini datanglah persoalan yang saya sebut dalam episod sebelum ini tu, kepakaran para ulama dulu, para pelayar dulu yang mampu membaca ilmu lautan dan ilmu sungai, yang boleh masuk cross dengan kapal-kapal mereka ini. Mungkin kecil lah kot, ataupun kehebatan fizikal kapal itu yang menyebabkan mereka boleh cross masuk kot, terusan kot sungai, potong, terus masuk ke pantai timur dan keluar kot Kelantan naik ke Fatoni. Kalau benar itu berlaku dalam era itu, bermaksud tidak pelik kalau Tiyumah ini adalah Pulau Tioman. Okey, sebab memang dalam catatan Tarikh Fatoni pun sebut, dalam catatan banyak kitab sejarah lama sebut, sesungguhnya para habaib itu setelah turun daripada Gunung Jerai, mereka melalui Sungai Merbuk dan keluar ke Kelantan naik ke Fatoni, laluan sungai. There is no need for them untuk turun sampai ke Johor, naik balik pusing ke Pantai Timur, tak payahlah. Cross ke tengah-tengah ya, dengan sungai. Dan di sini disebutkan oleh dalam catatan di sini katakan, kalaulah itu benar, maka mungkin termasuk Sungai Merbuk di Kedah sehingga ke Reman, lalu menyusuri Sungai Fatoni dan keluar ke teluk berdekatan Yaring di Fatoni, atau keluar di muara Sungai Kelantan.
Okey. Buat dia kata. Okey. Baik. Dan itu satu. Yang kedua, memang ada satu catatan barat. Ini orang putih. Orang putih yang ambil buku ni, yang ambil kitab Rihlah Sarafi ni, orang putih ambil dulu sebenarnya ni. Orang putih dia berkaji kan. Orang barat lah, orang barat. Dia kaji. Saya tak ingat nama dia, orang Perancis. Okey. Dia yang pertama, kalau tak silap saya, dalam kalangan orang Kristian ni yang ambil kitab ni, yang buat kajian, yang orang jenamakan balik dalam bahasa Perancis tahun 18 lebih. Memang apa saya kata, kitab ini lebih popular di barat berbanding dalam negara orang Islam. Okey. Dia buat kaji dan mengatakan memang Tiumah itu adalah Tioman. Tetapi Tiumah itu, ataupun Tioman, orang Melayu panggil Tioman, orang Arab panggil Tiumah. Tetapi orang Perancis panggil Thomas. Thomas. Berdasarkan Saint Thomas. Ini klaim daripada penulis Perancis itulah. Berdasarkan selepas dia terjemah kitab ini, dia kata no. Tiumah tu yes Tiumah, tapi Tiumah itu derive from perkataan Thomas. Thomas itu siapa? Saint Thomas. Saint Thomas siapa? Salah seorang daripada 12 orang Hawariyun yang menjadi sahabat Nabi Isa, yang datang sampai ke sini untuk menyebarkan agama Kristian ataupun agama Nasrani, ataupun lebih tepat agama Islam lah. Okey. Kalau begitu statementnya, maka nak bagi tahu sahabat-sahabat Nabi Isa pun pernah sampai ke kepulauan ini. Ini bukan satu statement yang hyperbola, ini bukan satu statement yang overclaim, tetapi ini disebut oleh penulis Perancis sendiri. Bukan saya sebut. Saya cuma baca balik ya. Maknanya Saint Thomas pernah sampai di sini dan dia meninggal di pulau tersebut. Dia disebut sebagai tempat itu sebagai Saint Thomas. Thomas ataupun disebut orang Melayu sebut sebagai Tioman, ataupun orang Arab sebut sebagai Tiumah daripada perkataan Thomas. Okey. Ataupun dalam bahasa Arab Thomas itu Tuma. Okey. Dan dalam setengah perkataan Arab menyebut sebagai Al-Qadisut Tuma. Saint Thomas. Qadi baik. Itu yang saya pernah jumpa lah. Klaim yang macam tu. Tapi saya nak ingatkan, ini bukan klaim daripada saya, bukan klaim daripada mana-mana penulis blog ataupun saya baca di mana-mana media sosial, tapi memang dalam penulisan artikel akademik oleh seorang sarjana Perancis. Ini tulis dalam tahun 18 lebih, saya tak ingat tu bila, tapi dia antara yang awal yang menterjemahkan kitab ini dan dia mengatakan begitu. Okey. Mengatakan memang mati di situ. Tapi dalam kitab ini juga, dalam buku yang terjemah ini juga, Ustaz mendatangkan kepada kita satu rujukan yang lain. Kalau tuan-tuan follow siri yang sebelum ini, siri yang cerita pasal King Roger tu, ingat tak? Yang Pulau Sicily tu. Kan saya sebut satu nama tokoh yang melukis peta dunia, iaitu Muhammad Al-Idrisi. Muhammad Al-Idrisi juga pernah menyebutkan tentang Tiumah ini. Dia pernah menyebutkan tentang penduduk di kawasan area Tiumah ini yang memakai dua sarung. Satu di bawah, satu di atas. Menarik juga kan? Sebab tu kena follow daripada awal, follow banyak siri, tuan-tuan akan faham. Okey, siapa Muhammad Al-Idrisi? Dia pun menulis juga dalam kurun ini. Menarik perbincangan itu. Okay, sebab kita dah bincangkan Muhammad Al-Idrisi mengemarau satu dunia untuk melukis peta kan. So ini dia, ini adalah dia, Al-Idrisi. Baik. Tapi untuk siapa yang bela siapa Al-Idrisi ni, Ustaz, tengok balik siri sebelum ini, siri tentang King Sicily dengan King Roger Sicily itu. Ada part yang cerita tentang seorang ilmuwan Islam bernama Muhammad Al-Idrisi yang juga melukis peta dunia, yang juga menemukan punca datangnya air daripada Sungai Nil di mana. Okey. Terdapat juga bekalan air tawar, sambung tadi. Air tawar bagi sesiapa yang mengendakinya. Jarak ke situ adalah selama 10 hari, saya kata tadi. Kemudian kapal-kapal akan bergerak pula ke sebuah tempat yang dipanggil Al-Kandraj. Bahasa Arab dia je, Kandraj. Kabdal Ra Nun Jim. Kadraj. Al-Kadraj. Okey. Di sana juga terdapat bekalan air tawar. Kadraj ini kalau orang Melayu terjemah kepada Kundor, Pulau Kundor. Kadraj ataupun Kundor. Ataupun kalau orang putih dia claim dia bukan Kundor, Condor Island. Okey, masing-masing pakai claim lah. Okey. Ataupun Marco Polo pernah sebut sebagai Condor Island. Okey, tapi kita sebut Pulau Kundor. Bahasa Arab sebut sebagai Kandraj. Mungkin tempat yang sama, mungkin berbeza. Okey, tetapi nak bagi tahu kitab-kitab ini dikaji oleh orang putih, dikaji oleh orang Arab, dan kita baru sampai kat kita untuk kita kaji. Okey, tempat-tempat itu di mana dan sebagainya. No, insya-Allah. Baik.
Setelah itu, setelah di Pulau Condor itu atau Kadras itu, di mana? Setelah itu kapal-kapal akan berlayar ke sebuah tempat yang dipanggil sebagai Sanfa. Ya, pulau ataupun tempat yang disebut sebagai Sanfa. Dalam versi Arab original disebut sebagai Sonfa. Alif lam al, dia bukan nakirah, dia ma'rifah. Alif lam ada tempat yang khusus. Sanfa, alif lam sad nun fa. As-sanfa, sanfa ataupun setengah panggil sanfa, ataupun diterjemahkan dengan bahasa hari ni Champa. Kerajaan Champa ni di Vietnam, kerajaan Islam lah. Okey, orang Melayu. Okey, pantang disebut di Vietnam, tak boleh sebut, dia takut. Okey, Sanfa dalam jarak 10 hari. Okey, wallahu taala alam, tapi kalau ikut dekatlah kan Vietnam, berkedah semua tu utara kan. Ya ke? Kan? Tuan-tuan dengar ni, tuan-tuan kena tok peta kat depan, nampak lagi sedap lah. Baru kita boleh bayangkan kan. Baik. Di sana terdapat bekalan air tawar juga. Di sanalah datangnya Gaharu Sanfa. Gaharu Sanfa. Okey. Gaharu, pokok gaharu kan. Gaharu. Okey. Di situ ada seorang raja memerintah. Penduduk di situ berkulit sawo matang dan mereka memakai 2 helai kain sarung. Apabila kapal-kapal sudah mengisi bekalan air tawar dari sana, maka mereka akan bertolak pula ke sebuah tempat dipanggil Sondar Fulat. Okey, Sondar Fulat. Ini kalau menurut kat sini Ustaz tulis, menurut Muhammad Al-Idrisi, Sondar Fulat sebuah pulau yang besar. Terdapat air tawar, tanaman padi dan kelapa. Okey, mereka memanggilnya Zinbat. Okey, dan di sini penulis nyatakan satu persoalan, mungkinkah di sini tempat asalnya Sinbad? Sebab perkataan Sondar Fulat ini mungkinkah tempat asal Allah Ta'ala alam lah. Tak complicated sangat. Saya nak beritahu. Dia telah sampai ke Champa. Di sana ada juga servis untuk jual air tawar yang masak. Kemudian dia pergi ke satu tempat nama Sondar Fulat, satu kawasan yang sangat luas, yang ada seorang raja memerintah, yang merupakan sebuah pulau di tengah laut. Okey, dan terdapat juga bekalan air tawar. Kemudian kapal-kapal tadi akan bergerak pula ke laut yang dipanggil dengan Sanja, lalu ke pintu-pintu masuk ke negeri China, iaitulah Gunung Ganang di tengah laut, di mana di antara dua gunung terdapat sebuah laluan yang boleh dilalui oleh kapal-kapal. Seterusnya lah ke negeri China. Apabila Allah menjadikan perjalanan daripada Sondar Fulat itu selamat, maka kapal-kapal itu seterusnya akan bergerak terus ke China dalam jangka masa 1 bulan. Melainkan Gunung Ganang itu menjadi tempat laluan kapal-kapal tadi, jarak melepasinya selama 7 hari. Okey, maknanya kalau tidak ada masalah apa, tidak ada angin ribut apa, sebulan perjalanan nak pergi ke Piao, Sin itu. Okey, Sin, China lah. Okay. Apabila kapal telah melepasi pintu-pintu berkenaan lalu masuk ke teluk, maka sampailah ia kepada air tawar, iaitu sebuah kawasan daripada negara China yang menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal. Ia itulah sebuah bandar yang dinamakan Kanfu. Ya, ini dia cerita perjalanan nak pergi ke Kanfu ni. Kalau lalu kod Kedah semua ni, cucu cara dia. Ya, kalau lalu ikut Vietnam dan sebagainya, kalau ikut peta memang betul lah. Kalau ikut peta memang betul lah. Kedah, Vietnam, so on, next sebagai Kanfu, Guangzhou. Okey. Pada seluruh negara China itu terdapat air tawar daripada sungai-sungai dan lembah-lembah. Begitu juga ada pos pengawal dan pasar-pasar di setiap lorong-lorongnya. Okey. Kemudian, insya-Allah nanti kita akan sambung pula. Bila dia dah parking di Kanfu, di pelabuhan di Kanfu, diceritakan kat kita dalam kitab ini bagaimana sifat dan ciri penduduk Cina, geografinya bagaimana, sikap mereka bagaimana. Tadi kita dah cerita dah, ada seorang jeneral dekat Kanfu tu orang Islam kan. Dan ni lepas ni kita akan cerita sifat dan sikap penduduk-penduduk di sana macam mana, musim dia macam mana, geografi dia macam mana, apa yang dia jumpa, binatang apa yang wujud dan sebagainya. Okey, kita akan tengok nanti. Menarik juga perbincangan tentang ini. Okey. Okey, insya-Allah teruskan dalam episod keempat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.